Sebab apa? Sebab kalau dengan cara maya ni saya nak catat, nak komen agak sukar dan agak susah. Sebab apa? Sebab nak tulis tu bukan senang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kita nak tulis di atas papan secara digital ini, dia ambil masa sikit. Kena buka aplikasi, kena scroll down dan sebagainya. Jadi banyak benda lah. Banyak benda yang akan mengambil masa. Jadi bila mana kita lakukan kelas secara bersemuka itu, insya-Allah manfaatnya akan lebih luas. Manfaatnya akan lebih luas dan kemungkinan maklumat juga akan lebih jelas kepada kita, insya-Allah. Jadi yang penting saya harapkan kepada semua, yang mana kalau kita tengok dari sudut kehadirannya pada hari ini seramai 12 orang. Kita hari ini kita ada Ustaz Nawawi kita hari ini, alhamdulillah. Hari ini bersama juga dengan kita. Dia nak komen apa lepas ni tak tahulah kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana yang saya sebut di dalam pertemuan yang lalu bahawa pada muka surat yang ke-86 ini insya-Allah kita akan jalankan ataupun kita akan adakan perbincangan ataupun hiwar, perbualan di antara kita, insya-Allah. Jadi sebelum saya masuk di dalam kita punya pengajian kita, terlebih dahulu saya nak terangkan beberapa perkara yang perlu untuk kita ambil perhatian, iaitu dua perkara insya-Allah saya akan terangkan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan dhamir, saya akan buat ulang kaji, dan juga berkaitan dengan isim fa'il, berkaitan dengan isim fa'il yang ada di dalam ini, di dalam perbualan ini. Begitu juga kita juga akan ulang kaji berkaitan dengan isim ataupun adat al-istifham, iaitu hal yang ada di dalam contoh ataupun di dalam hiwar yang akan kita discuss ataupun yang akan kita bicarakan pada pagi ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ataupun di dalam tadribat ini, dalam latihan ini, musannif ataupun pengarang buku ini memberi arahan kepada kita. Pada nombor 1 ar-raqmul awal, ar-raqmul takallam ajril hiwar kama fil misal. Ajril hiwar kama fil misal. Lakukan perbualan seperti mana yang berada di dalam contoh, kama fil misal. Kita dah bincang ataupun kita dah pernah biasa buat perbualan ini dalam beberapa kelas yang lalu. Kelas yang lalu kita pernah buat dan insya-Allah ia juga merupakan benda yang sama. Dia dalam buku ni tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya dia banyak dari sudut latihan-latihan. Ada latihan yang berbentuk tulisan, ada yang berbentuk latihan pengecaman, ada latihan yang berbentuk latihan bercakap. Jadi ada latihan untuk kita kefahaman. Jadi banyak latihan-latihan sebenarnya yang berada dalam buku Al-Arabiyah Lin-Nashi ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi seperti mana yang saya sebut di dalam pertemuan yang lalu ialah berkaitan dengan adat al-istifham ataupun alat-alat yang kita nak gunakan di dalam perbualan, di dalam perbualan. Jadi di dalam ayat ini kita ada perkataan hal. Perkataan hal. Perkataan hal ini merupakan adat al-istifham. Okey, apakah makna hal? Apakah makna hal? Adakah? Okey, adakah? Adakah ni ada dua. Satu menggunakan hamzah ataupun alif. Satu lagi menggunakan hal. Apakah beza di antara a dan juga hal? Apakah makna a? A untuk mana apa? Hal minta kepastian. Minta kepastian. Kepastian. Yang mana jawapannya ialah na'am ataupun Atau la. na'am ataupun la sahaja. Okey, kalau hamzah a.
dia ada dua makna. Satu untuk apa? Ingat tak? Ingat tak? Ada dua makna. Satu makna untuk apa? Cuba tengok balik yang saya bagi. Macam dah pasti tak? Satu untuk apa? Hamzah untuk apa? Satu digunakan untuk tasawur, satu lagi digunakan untuk tasdiq. Betul tak? Okey, tasawur dan juga tasdiq. Tu A. Adapun hal digunakan untuk tasdiq sahaja. Digunakan untuk tasdiq sahaja. Okey, apa dia tasawur? Tasawur ialah untuk penjelasan ataupun menentukan. Contoh, kita sebut dah dalam pertemuan yang lalu. A'aliyun musafirun am Khalid. A'aliyun musafirun am Khalid. Adakah Ali yang bermusafir ataupun Khalid? Yang ni nak menentukan tasawur, ya, penjelasan. Kita nak siapakah yang bermusafir? Perbuatan musafir itu berlaku, tapi siapakah yang bermusafir? Sama ada Ali ataupun Khalid. Maka kita menggunakan kalimat ataupun adat A, huruf A. Dan A juga boleh digunakan untuk tasdiq. Tasdiq ni mana apa dah? Iaitu contohnya asafara Ali, adakah Ali telah bermusafir? Adakah Ali telah bermusafir? Maknanya apa dia? Maknanya di sini nak mentasdikkan, nak kepastian sama ada Ali itu melakukan perbuatan musafir ataupun tidak. Dia beza dengan tasawur. Tasawur tadi apa dia? Tasawur tadi perbuatan musafir memang berlaku, cuma nak pastikan ataupun nak tentukan sama ada yang bermusafir itu Ali ataupun Khalid. Ali ataupun Khalid. Yang tasdik ini nak kepastian. Nak kepastian sama ada Ali telah bermusafir ataupun tidak. Asafara Ali, adakah Ali telah bermusafir? Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan dan puan, itu hal, itu A. Adapun hal ialah hanya digunakan untuk tasdik sahaja. Maknanya contohnya hal jaa sadiquka, adakah telah datang sahabat kamu ataupun saudara kamu. Jadi dalam bab tasdik ini ia hanya dibolehkan ataupun ditentukan maknanya untuk tasdik sahaja. Untuk jawapan bagi na'am ataupun la sahaja. Untuk yang jenis menentukan tadi Ali ataupun Khalid tadi, tak boleh kita menggunakan perkataan ataupun huruf hal. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal. Hal, ya. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan ataupun yang kedua saya nak sentuh di sini ialah berkaitan dengan dhamir anta. Dhamir anta. Ini dhamir. Dipanggil ad-dhamir. Ad-dhamir. Ini sebagai ulang kaji sahaja. Ulang kaji dan juga kemungkinan juga sebagai maklumat pengukuhan kepada kita. Maklumat pengukuhan kepada kita. Untuk kita lebih jelas, untuk kita lebih pasti, untuk kita lebih confident nak menggunakan apa dia. Dan juga mungkin sebagai ada juga maklumat tambahan kepada kita berkaitan dengan yang digelar sebagai ad-dhamir. Baik. Saya nak kongsikan satu benda, satu gambar supaya tuan-tuan dan puan dapat maklumat tambahan apa yang akan kita nak bicarakan berkaitan dengan dhamir ini. Baik. Ini saya akan sebut secara mudah dulu. Tuan-tuan jangan orang kata bimbang ataupun risau sangat. Sebab apa? Sebab ini sebagai maklumat untuk kita
ambil dulu. Tak semua ya. Tak semua. Saya akan fokuskan kepada satu bahagian dulu. Okey. Secara umum, dhamir itu terbahagi kepada dua. Dhamir itu terbahagi kepada dua. Satu yang digelar sebagai baris. Baris. Baris ini kalau dalam makna yang lain zahirlah, jelas. Yang nyata, baris. Dhamir, dia dhamir ganti nama tapi dari sudut lafaznya, dari sudut tulisannya dia baris, jelas, nampak. Ya, nampak terpamer dia punya dhamir itu, lafaz dhamir ataupun perkataan dhamir itu. Dan yang kedua, dhamir itu mustatir. Dhamir itu mustatir. Apa maksud mustatir? Kalau tuan-tuan dan puan nak tulis pun boleh, tak apa. Tulis pelan-pelan insya-Allah. Nanti insya-Allah benda ni pun saya akan kongsikan. Nanti maklumat nanti dalam catatan nanti boleh tambah nanti insya-Allah. Jadi mustatir, mustatir bermakna tersembunyi. Tersembunyi. Tersembunyi, terlindung. Dia ada dhamir tersebut tapi terlindung. Contohnya dhamir yang ada di dalam fi'al madhi. Dhamir yang ada dalam fi'al madhi. Contoh kalau kita ambil perkataan zahaba. Kita sebut perkataan zahaba, zahaba ilal masjid. Dia telah pergi ke masjid. Mana perkataan dia tu? Dia itu tersembunyi. Dia tersembunyi di dalam lafaz fi'il madhi tadi. Lafaz fi'il madhi, zahaba tadi. Ada perkataan zahaba di situ. Jadi dhamir mustatir yang terlindung. Yang berada contohnya di dalam fi'il mudhari', fa'ala. Ataupun yang berada di dalam fi'il mudhari', tadi fi'il madhi, dalam fi'il mudhari', contohnya yadribu, yadribu, yaf'alu. Dia ada yadribu, adribu. Yang ni semua berada, dhamir berada di dalam fi'il. Dhamir berada di dalam fi'il. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, daripada dua pecahan tersebut, dia ada baris, dia ada mustatir. Baris pula, yang baris itu terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Satu dipanggil dengan munfasil. Munfasil ni kalau kita mengaji tajwid kan. Kita mengaji tajwid. Kita ada munfasil, mat kan. Munfasil, muttasil. Mat jaiz, mat wajib kan. Mat wajib, mat jaiz kan. Kemudian dia ada munfasil, muttasil. Munfasil dan juga muttasil. Munfasil bermaksud bercerai. Baris, dhamir yang jelas, dhamir yang nyata, dhamir yang muncul di dalam percakapan ataupun di dalam tulisan. Ya. Kemudian dia ada yang jenis bermunfasil, yang jenis bercerai, ada yang jenis muttasil, yang jenis bersambung. Apa bercerai? Apa bersambung? Bercerai itu maknanya dia tidak berhubung dengan kalimat lain. Dia tidak berhubung dengan kalimat lain. Itu dipanggil dengan munfasil. Contohnya apa dia? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ataupun hu, iyaka. Ka di belakang kan, iyyaka, ka tu dhamir, ka tu dhamir, tapi dhamir yang berbentuk munfasil, yang bercerai. Ada dhamir yang muttasil, dia jelas, dia nyata dalam tulisan, dalam percakapan, tetapi ia berada, dia bercantum dengan kalimat. Jadi yang ni saya tak mau sentuh lagi. Saya hanya nak sentuh, tuan-tuan tengok, kalau tengok pada gambar tersebut, dia ada dhamir, baris, munfasil, al-marfu'. Itu saja yang saya akan sentuh. Ambil yang marfu' tu saja. Dhamir, baris, munfasil, al-marfu'. Mana di bawah itu saja yang akan kita bicarakan. Yang akan kita sentuh pada pagi ini. Berkaitan dengan dhamir. Sebagai ulangan untuk kita. Sebagai ulangan untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan nampak tak yang saya punya ni
slide perkongsian nampak saya nak besarkan sikit. Nampak Okey, tak apa, saya cuba besarkan sikit supaya tidak merosakkan mata kita. Baik, insya-Allah. Saya akan besarkan sikit dan mata kita terfokus pada apa yang kita nak bicarakan sahaja. Okey. Saya rasa macam ada yang lain yang jadi lebih jelas. Sendiri boleh besarkan kat skrin Ustaz. Kalau Ustaz besarkan dia pecah jadi kelabu. Oh, sendiri boleh besarkan Alhamdulillah. Sendiri boleh besar lagi senang. Sendiri boleh besarkan. Sendiri besarkan dekat skrin. Okey, sekarang fokus kepada al-marfu'. Ni dipanggil dengan dhamir baris munfasil al-marfu' yang jenis berada di dalam mahal rafa'. Mahal rafa' ni nanti insya-Allah kita akan bicarakan nanti dalam nahwu. Bila tuan-tuan dan puan dah boleh ada gambaran sedikit sebanyak berkaitan dengan apa yang disebutkan dengan rafa', insya-Allah kita akan jelaskan apa itu rafa', apa itu nasab, apa itu khafad, apa itu jazam. Kita akan bicarakan nanti insya-Allah. Jadi yang penting tuan-tuan dan puan konsisten dan terus beristiqamah dengan kelas insya-Allah. Kemungkinan saya tidaklah orang kata semahir yang mampu untuk jelaskan ataupun untuk letakkan silibus yang terbaik. Kemungkinan insya-Allah saya akan cuba untuk perbaiki kalau ada kelemahan-kelemahan di dalam kelas insya-Allah. Sebab ini pengalaman. Saya dah lama nak tak mengajar bahasa Arab ni. Mengaji dulu-dulu je, mengajar bahasa Arab ni. Jadi insya-Allah kali ini kita akan cubalah untuk tuan-tuan dan puan dapat menguasai insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, di dalam dhamir ini, okey, saya nak ambil supaya tuan-tuan dapat perhatian yang tak ingat lagi. Yang tak ingat lagi, siapa dalam ni yang baru? Cuba angkat tangan. Yang baru. Yang baru dalam ni. Puan Laili baru. Puan Laili dah berapa kali ke? Berapa kali? Saya tak, minta maaf saya tak perasan. Yang baru. Saya ponpeng kelas dah 3 kali. 3 kali, alhamdulillah. Ustaz Nawawi tak payah. Saya pun baru Ustaz. Okey, yang baru. Okey. Saya nak tanya yang baru. Ingat tak lagi dhamir ni? Dhamir ni Yang dhamir marfu' ni. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hum. Dah ingat tak lagi? ingat tapi tak hafal ikut susunan tu. Okey, susunannya. Okey, dia macam ni Perhatian untuk yang baru. Kita masing-masing ada tangan kiri dan kanan. Okey, ada tangan kiri dan kanan. Okey, tangan kita ni kita boleh masing-masing ada ruas. Ada ruas tangan. Apa ruas ni pecah ni kan? Siap tangan. Kebiasaannya kita ni kalau yang selain daripada ibu jari, kita semua masing-masing ada 2 ruas. Ni kan tengah ni. Ada 3, 1, 2, 3 kan? Pecahan 3 ni masing-masing. Ni normal lah. Ada orang yang saya jumpa, dia walaupun orang lain 3, dia 2. Dia 2, ada juga. Ada yang sini jadi 3 juga. Okey, jadi yang tangan ni, yang jari-jari ni boleh kita gunakan sebagai untuk hafalan bentuknya, untuk dhamir. Okey, kita letak dulu yang di hujung ni. Kan. Ni panggil jari apa ni? Kelingking. Jari kelingking. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil apa ni? Kak Jamalia. Ingat tak Kak Jamalia? Tak ingat lah Ustaz. Apa dia dipanggil ni dalam bahasa Arab? Yang ni dipanggil ibu jari dalam bahasa Arab panggil apa? Ingat tak? Dia panggil ibham. Tak belajar dengan jari ni, tak belajar. Belajar lagi. Okey, tak kena jari lagi lah. Okey, ini dipanggil ibham. Yang ni dipanggil ibham. Kalau cop jari dipanggil basmah. Dipanggil basmah. Ini dipanggil ibham. Yang ni jari telunjuk.
Dia panggil nganyi. Ustaz Nawawi kata nganyi ni kacang. Okey, yang ni dia panggil apa dia? Ada setengah dia panggil sababah. Sababah daripada perkataan sab. Sabun. Sabah ni mencela, mencaci, kan? Dia panggil sababah. Sebab apa? Sebab kita guna tangan ni biasanya untuk marah orang. Kita caci, kita tunjuk tangan ni kan. Ni panggil sababah. Dia panggil sababah. Bahasa Arab panggil sababah. Yang ni dia panggil wusta. Yang ni, yang tengah ni dia panggil wusta. Boleh lah. Tulis kat jari masing-masing, tak terpulang lah tuan-tuan. Yang ni dia panggil wusta. Wusta ni maknanya tengah. Wusta dia panggil tengah. Jadi tengah. Yang ni dipanggil dengan khinsar. Khinsar. Jadi dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Jadi manis kan? Jadi manis. Khinsar. Yang ni dipanggil dengan binsar. Khinsar, binsar. Ibham, sababah, wusta, khinsar, binsar. Ustaz, Ya. saya tengok kat Google ni yang jari manis tu binisri. Jari Binisri. kelingking khinsir. Tersilap. Binsar, binisri, apa dia? Khinsar. Okey, tak apalah. Ni ba kan? Saya pun tertukar dah. Ni binisri dia panggil Binisri. Okey. Atau binisri atau binsar dia panggil. Binisri. Binisri ataupun binsar. Ni khinsar. Jadi ini 5 tangan kita, 5 jari kita. Yang ni semua boleh kita gunakan untuk mengira ataupun menghafal dhamir. Okey. Di dalam dhamir, seperti mana yang kita ceritakan dalam pertemuan-pertemuan sebelum ni. Pertemuan-pertemuan sebelum ni, dhamir ini dia ada yang dhamir untuk orang ketiga, ada dhamir untuk orang kedua, ada dhamir yang untuk orang pertama. Dhamir orang ketiga, kedua dan juga pertama. Kita ambil macam itulah senang Okey, ataupun dalam bahasa Arab dia ada dhamir ghaib, ada dhamir mukhatab, ada dhamir mutakallim. Dhamir ghaib ialah untuk orang ketiga. Dhamir mukhatab ialah untuk orang kedua, dhamir mutakallim ialah untuk orang pertama. Baik, sekarang ni kita ambil yang dua jari ni ialah untuk dhamir ghaib ataupun orang ketiga. Yang dua ni pula ialah untuk dhamir orang kedua ataupun dipanggil dengan mukhatab. Kemudian yang ni kita gunakan untuk orang yang pertama ataupun mutakallim. Baik, sekarang ni yang dua ni, yang orang ketiga tadi, orang ketiga kan, yang ujung ni, orang ketiga tadi dia pecah kepada dua. Satu untuk muzakkar, satu untuk muannas. Satu untuk muzakkar, satu untuk muannas. Apa muzakkar? Lelaki, perempuan. Lelaki, perempuan, mutakallim, orang yang bercakap. Bercakap ni tak kisahlah lelaki perempuan, dia tak ada pecah lelaki perempuan. Yang penting orang ketiga dan juga orang kedua ada pecahan untuk lelaki dan juga perempuan. Okey, baik. Bila keadaan macam tu, okey, sekarang kita dah pecah. Kan? Dia ada orang ketiga, orang kedua dan juga orang pertama. Lelaki, perempuan. Lelaki, perempuan tidak ada. Unisex. Lelaki, perempuan boleh pakai. Okey, sekarang ni satu. Jari kelingking. Jari kelingking. Jari kelingking ni, yang atas ni kita letak huwa. Yang kedua kita letak huma. Yang ketiga kita letak hum. Kalau tengok dalam dhamir tu, huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Okey, yang ni apa dia? Anti, antuma, antunna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh hafal. Maknanya kalau kita sebut orang pertama,
apa dia? Orang kedua apa dia? Orang ketiga apa dia? Ataupun kita sebut ghaib. Kan? Mukhatab, mutakallim. Boleh bayangkan di jari masing-masing, di tangan masing-masing. Jadi boleh tengoklah 1 2 3 kan? Boleh kira sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan, ini teknik untuk kita menghafal. Bila kita mahir dengan 14 dhamir ini, insya-Allah untuk kita tasrih pula lepas ni. Daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Boleh. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadrimani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribuna, nadribu. Boleh. Boleh pecahkan semua. Jadi 14 semua. Jadi insya-Allah akan lebih memudahkan untuk tuan-tuan dan puan dalam kita nak mempelajari bahasa Arab. Jadi ini sangat-sangat membantu dan saya mengharapkan kepada semua untuk mahirkan, untuk cuba jangan leka dalam menghafal ni. Sebab apa dalam bahasa Arab ni kita sangat memerlukan untuk kita hafal benda ni. Kena hafal. Walaupun kata payahlah nak menghafal, tak sempat, tak boleh dan sebagainya, memang sukar. Belajar ni tidak ada yang mudah. Kalau belajar itu cukup dengan kita cakap nak belajar, boleh alim, ataupun cukup dengan angan-angan, semua orang jadi pandai. Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna maka yabqa fil bariyatil jahilu. Kata ulama, kalaulah ilmu itu boleh didapati hanya dengan angan-angan. Saya berangan nak pandai bahasa Arab lah. Maksudnya ni saya teringin nak belajar, nak mahir bahasa Arab, tapi kita berangan-angan sahaja, hanya bercita-cita sahaja tanpa ada usaha, maka kata ulama, maka yabqa fil bariyatil jahilu, nescaya tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang jahil. Sebab apa semua orang boleh jadi pandai? Pandai sebab apa? Sebab cukup dengan angan-angan dah jadi pandai. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda ni insya-Allah berkaitan dengan pecahan dhamir ini saya akan kongsikan nanti di dalam grup supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat lagi lah. Jadi insya-Allah slide ataupun gambar ni kita akan terus gunakan untuk masa-masa yang akan datang. Baik, kita terus kepada kitab kita. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga yang saya akan kongsikan pada hari ini ataupun saya akan bicarakan pada hari ini ataupun kita akan share ialah berkaitan dengan isim fa'il. Ini dipanggil dengan isim fa'il. Zahibun dipanggil dengan isim fa'il. Isim fa'il ini apa maksud isim fa'il? Baik. Ya, kita faham dah. Kita dah biasa sebut. Apa maksud isim? Puan Laili, apa maksud isim? Nama. Okey. Fa'il? Perbuatan. Fa'il? Pembuat. Alhamdulillah. Okey. Dah faham. Jadi kalau kita sebut isim fa'il, apa maksud dia? Apa dia? Apa kita nak terjemahlah yang faham tadi? Isim kita faham, fi'il kita faham, fa'il pun kita faham. Makna dia, apa kita nak terjemahkan isim fa'il ini? Dari sudut bahasa kefahaman dia. Perbuatan nama dalam, nama yang membuat, mengaitkan pembuat itu. Nama pelaku, kan? Betul tak? Nama pelaku, isim fa'il, nama pelaku. Okey. Itu dari sudut terjemahan harfiahnya. Harfiahnya dari sudut huruf-hurufnya, itulah makna bagi isim fa'il, nama pelaku. Kan? Nama pembuat. Bukan nama orang tu, tapi nama bagi sesuatu perbuatan. Nama bagi siapa yang membuat, siapa yang melakukannya. Siapa yang melakukannya. Bolehlah. Tak apalah yang kita nak
kena dengan bahasa kita ni payah juga tu tuan-tuan dan puan ya. Ataupun kalau tak silap lah kefahaman saya, ya, dia lebih kepada setiap perbuatan yang dimulai dengan imbuhan pe dalam bahasa Melayu kita. Kan? Contohnya menyanyi. Kan, menyanyi jadi penyanyi. Kan, imbuhan pe. Ataupun apa lagi? Belajar, pelajar. Mengajar, pengajar. Lebih kurang macam tu lah kalau kita nak kata isim fa'il ni. Cuma tidak semua yang boleh kita letak imbuhan pe tu. Kalau kita nak terjemahkan isim fa'il tu macam zahibun, pergi, saya tak boleh nak tambah imbuhan pe macam mana kan? Pembuat Ustaz. Pembuat. Pembuat sesuatu perbuatan. Baik. Jadi isim fa'il ini kalau kita tengok dari sudut ta'rifannya. Ta'rifannya apa dia? Ta'rifannya saya tulis sikit ya. Saya contoh bawah ni ya, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan boleh kalau nak salin boleh salin. Dia panggil dengan ismun. Allahu akbar. Silap. Okey. Dipanggil dengan ismun. Ismun yushtaqu minal fi'li. Ismun yushtaqu minal fi'li lidalalah ala wasfi man qama bil fi'li. Man qama bil fi'li. Satu isim, terjemahan dia. Yang ni saya tak tulis lah. Tuan-tuan dan puan nak tulis sendirilah. Isim yushtaqu, yang diambil, yang dipecahkan. Pecahan daripada fi'il. Satu isim yang merupakan pecahan daripada fi'il. Contohnya kita ambil kalau perkataan zahibun ini. Ia merupakan pecahan daripada fi'il. Apa fi'il dia? Zahaba. Zahaba. Kan? Contohnya kita ambil perkataan daraba, daribun, kataba, katibun. Kan? Dia asal daripada perkataan fi'il. Asalnya sesuatu fi'il. Asal dia. Cuma ia dijadikan isim, bentuk isim. Isim seperti mana yang kita belajar dulu, di awal dulu. Kita dah bagi tahu, isim di antara tandanya ialah tanwin. Isim di antara tanda kita nak kenal dia itu isim ataupun tidak, dia ada tanwin. Zahibun. Zahibun ada tanwin. Kan? Jadi itu isim. Maka daripada fi'il itu kita nak jadikan isim, dipecahkan daripada fi'il itu dijadikan isim bagi menunjukkan atas sifat orang yang melakukan perbuatan itu. Pembuat perbuatan tadi. Kan? Pembuat perbuatan pergi itu siapa dia? Satu isim yang dipecahkan, yang diambil daripada fi'il. Daripada fi'il, minal fi'li. Untuk menunjukkan sifat orang yang mengerjakan perbuatan. Hal contohnya. Anta zahibun. Adakah kamu pergi? Ataupun kalau kita pergi ni susah kita nak terjemah dari sudut nampak tu. Kalau kita kata hal anta mudarrisun fil madrasah. Mudarris isim fa'il. Hal anta mudarrisun fil madrasah. Adakah kamu pengajar? Hal anta talibun. Kan, talib, belajar, pelajar.
adakah kamu pelajar fi hadhil madrasah? Contoh, hal anta talibun fi hadhil madrasah? Adakah kamu pelajar? Okey, bila kita gunakan isim fa'il, ini isim fa'il ya, isim fa'il, isim al-fa'il, al-fa'il, ia tidak lagi mengutamakan perihal waktu kejadian perbuatan. Okey, bila kita sebut tentang isim fa'il, ia tidak lagi memfokuskan berkaitan dengan waktu berlakunya perbuatan, sebab ia bukan berbentuk fi'il. Kalau fi'il, kita ada fi'il madhi, kita ada fi'il mudhari', kita ada fi'il amar. Fi'il ini, fi'il madhi, fi'il mudhari', ia terfokus dengan masa lalu, past tense, dan juga present tense, masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Jadi berbeza dengan isim fa'il yang walaupun kita nampak seolah-olah nak tanya tentang sesuatu perbuatan, tetapi ia tidak fokus kepada masa. Macam tadilah, hal anta talibun fi hadhil madrasah? Adakah kamu pelajar di sekolah ini? Pelajar bermaksud orang yang belajar. Kan? Kalau kita nak tanya, adakah kamu belajar? Adakah kamu telah belajar? Hal anta, adakah hal talabta ataupun hal ta'allamta fi hadhihi madrasah, ataupun hal anta tata'allam fi hadhal madrasah, fi hadhihi madrasah, adakah kamu sedang belajar di sekolah ini? Jadi dia berbeza dengan penggunaan fi'il dan juga isim fa'il. Jadi di dalam ayat ini dia nak fokus kepada isim fa'il. Hal anta zahibun ila nadi? Adakah kamu pergi, orang yang pergi ke an-nadi? Apa maksud an-nadi? Orang yang lama saja. Kelab. Nadi. An-nadi dipanggil dengan kelab. An-nadi. Nadi ni senang tak kita nak hafal? Kelab senang. Kita ada dalam bahasa kita. Kan nadi. Kita faham nadi kan? Nadi. Jadi an-nadi bermaksud kelab. Bermaksud kelab. Baik. Sekejap. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hal anta zahibun ila nadi? Jadi soalan dia, adakah kamu pergi ke kelab? Adakah kamu pergi ke kelab? Dia tak fokus kepada masa. Hal anta zahibun ila, kita nampak kamu pergi kelab? Contoh dia tanyakan. Kamu pergi kelab? Pergi kelab tak? Ataupun pergi kelas ke? La. Dia pun jawab la. Sebab apa? Hal hanya boleh jawab na'am ataupun la. Na'am ataupun la. Kalau la, ala ana zahibun ilal masjid. Kamu nak pergi kelab ke? Kata dalam bahasa kita, kamu nak pergi kelab ke? Tak, aku nak pergi masjid. Saya nak pergi ke masjid. Baik, sekarang kita dah faham berkaitan dengan kalimat-kalimat yang digunakan di dalam contoh yang diberikan. Saya sekarang ni nak minta supaya kita ada dua orang macam biasa. Kita ada dua orang macam biasa. Cuma di dalam latihan kita, saya nak tuan-tuan dan puan-puan menggunakan dhamir yang sesuai dengan diri kita. Kalau perempuan, perempuan. Kalau kita lelaki, lelaki. Maknanya kalau macam ni, contoh soalan mesti hal anti, kalau perempuan hal anti zahibatun ilan nadi. Dia jawab la ana zahibatun ilal masjid.
La ana zahibatun ilal masjid. Jadi sesuaikan dengan diri kita. Orang yang bertanya kena tengok dengan siapa yang dia bercakap. Kalau dia bercakap tu dengan lelaki, hal anta lah. Kalau dia bercakap tu dengan perempuan, hal anti zahibatun ilan nadi. Jadi saya nak kita buat latihan. Hari ni insya-Allah untuk sama-sama kita biasakan mulut kita untuk berbicara di dalam bahasa Arab insya-Allah. Baik, siapa yang nak mula dulu? Saya tengok dalam ni lah, dalam list lah. Dalam list. Okey, dalam list ya. Dalam list. Okey. Puan Azriza dengan Puan Hasnah. Ada? Ada Ustaz. Puan Hasnah ada? Hasnah ada? Alah. Tak dengar. Sekejap, tunggu sekejap. Masuk balik. Hasnah tak ada. Tadi ada? Keluar. Kak Jamaliah lah, Kak Jamaliah. Pak Azriza dengan dia. Okey. Okey, Puan Azriza jadi orang yang bertanya. Okey, ambil balik. Yang pertama itu okey, Kak Jamaliah yang menjawab Kita ada perkataan maktabah dan juga al-hadiqah. Okey, dipersilakan. Okey. Hal anti zahibatun ilal maktabah? Kak Jamaliah. Ana zahibah ilal hadiqah. Ilal hadiqah. Nak makhraj tu lain gitu. La ana zahibatun ilal hadiqah. Ilal hadiqah. La ana zahibatun ilal hadiqah. Itu cara kita bercakap dalam ni lah kan. Kalau kita bercakap biasa-biasa di luar, kita tak sebutlah la ana zahibatun ilal hadiqah. Kita biasa sebut la ilal hadiqah biasa kan. Kita tak sebutlah ana zahibah tu. Biasa macam tu. Ataupun dalam percakapan biasa, cakapan hal anta zahibatun ilan nadi, hal anta ataupun hal anti zahibatun ilan nadi, ilal maktabah. Biasanya kita sebut dhamir itu kita biasa jarang sebut lah. Kita jarang sebut. Kita biasa ila aina macam tu lah kan. Ataupun tazahib anta zahib ilal maktabah, anta zahib ilal maktabah. Biasa jaranglah kita guna hal dan sebagainya. Biasa kita guna anta zahib ilal maktabah, la ilal masjid, la ilal hadiqah, la macam tu. Anta zahib ilal maktabah ataupun anti zahibah ilal maktabah. Dia pun jawab la ilal hadiqah. Biasanya itu dalam perbualan, dalam percakapan harian lah. Cuma yang ni secara formalnya ini percakapan dia. Cara percakapan dia. Cara percakapan formal. Baik, Puan Laili. Puan Laili dan juga Puan Mariam. Okey, yang nombor 2 tu. Apa yang nombor 2 tu? Yang nombor 2 tu perkataan al-madrasah dan juga al-mal'ab. Okey, dipersilakan. Puan Laili jadi penyoal. Hal anti zahibatun ilal maktabah? Ilal madrasah pula. Sorry. Hal anti zahibatun ilal madrasah? Baik. Okey, Puan Mariam. Ada tak? Tak dengar. Kak Yam. Ayam tak dengar. Tak ada lah apalah. Okey, jawab balik. Ana la. Saya jawab Ustaz. Ya, silakan. Tak on speaker. Patutlah. Okey. Maaf. La ana zahibatun ilal mal'abi. Ilal mal'ab.
ilal mal'abi. Okey, ilal mal'ab. Okey. Dia biasa perkataan kita bercakap ni kita sukunkan. Kita sukunkan perkataan. Orang Arab ni dia bukan semua orang Arab lah, kita kena faham lah. Tidak semua orang Arab dia mahir berkaitan dengan nahwu. Okey, kita duk sangka orang Arab ni pandai, dia ni mesti pandai nahwu tak pandai pun. Tidak semua orang Arab dia pandai bercakap je. Tu pun dia bercakap dengan bahasa Amiyah. Bahasa Fusha ni tidak semua orang Arab pandai. Tidak semua orang Arab pandai. Sebab tu kalau kita nak belajar Amiyah ni senang, nak belajar Fusha, nak bercakap Fusha ni bukan semua orang. Kalau yang bercakap Fusha ni yang betul-betul orang yang mutqin dengan nahwunya. Dia pandai nahwunya. Biasanya kalau yang bercakap Fusha ni kalau kita tengok TV, sahafi ni wartawan dia akan bercakap Fusha, ataupun tutup guru yang mengajar universiti dia akan biasanya bercakap dalam bahasa Fusha. Okay. Jadi ini kita belajar bercakap Fusha ni maknanya satu benda yang sepatutnya kita berikan keutamaan. Cuma saya sebut kadang-kadang itu cara nak bercakap yang mudah-mudah. Kan cakap mudah-mudah. Nak tunjuk kata kita boleh juga nak bercakap macam tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi al-muktabah ni semua perkataan-perkataan yang telah kita faham dan kita reti. Baik, seterusnya. Maaf Ustaz, saya nak ulang semula. Okey, silakan. Tadi sebab saya ikut baris, sebab dah biasa menulis, jadi kena baca sekali. Okey, saya la ana dhahibah ilal mal'ab. Ilal mal'ab. La ana dhahibah ilal mal'ab. Ala dhahibatun ilal mal'ab. Baik. Zahibatun tu nak cakap zahibah ke zahibatun? Dia boleh dua-dua tu betul. Ana zahibatun ilal mal'ab boleh, ana zahibah ilal mal'ab boleh. Cuma cara bercakap kadang-kadang kita sukunkan. Cara bercakap. Ni cara yang betulnya zahibatun. Ana zahibatun ilal mal'ab. Betul. Cuma orang Arab ni kadang-kadang dia tak reti. Ni zahibah tu jadi apa? Contohnya. Dia tak reti nak sebut apa dia. Baik, tak apa. La ana dhahibah ilal mal'ab. Ilal mal'ab. Alhamdulillah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat dan syukran. Baik. Kemudian yang seterusnya, Puan Norma dan juga Puan Nursia. Ada tak? Ada. Ada Ustaz. Okey, saya nak masing-masing pilih jawapan dan pilih soalan. Tak tentu dalam ni. Okey, pilih jawapan. Pilih soalan dan juga pilih jawapan. Okey, Puan Norma tanya, Pak Nursia jawab. Nak pilih perkataan apa? Kalau tak dalam ni pun tak apa. Nak ambil dalam ni pun tak apa. Okey, dipersilakan. Nak jawab la ataupun na'am, dipersilakan. Okey. Puan Norma tanya. Hal anta al-hanta al-masjidin al-fasal. Dia macam ni, dia ada dua tu. Hal anti zahibatun ilal masjidi. Oh ya, anti ya, perempuan ni. Perempuan, lupa sorry Ustaz. Nak tanya Puan Nursia ni, bukan tanya saya. Okey Ustaz, lain. Al-anti zahibun zahibatun al-fasal. Okey, dia kena ada ila. Zahibah. Ila tu maknanya apa? Al-anti zahibun ilal zahibatun ilal fasal. Ilal fasal. Contoh. Okey. Fasal. Apa maksud fasal? Tak tahu, tak ada kamu lagi lah Ustaz. Tak ada kamu lagi. Fasal bermaksud kelas. Oh, kelas. Okey, sekarang ni tanya, hal anti zahibatun ilal fasal? Adakah kamu pergi ke kelas? Okey. Puan Nursia nak jawab apa? Silakan. La ana zahibatun ilal maqsaf. Ilal maqsaf. Okey. Apa maksud maqsaf? Koperasi. Koperasi.
Okey, baik. Terus Puan Rahmah. Okey, sama macam tadi, boleh pilih. Silakan Puan Rahmah, Puan Sakina jawab. Ada tak? Ni, hal anti zahibatun ilal fina. Ilal fina. Apa maksud fina? Apa maksud fina? Tak cari lagi. Cari lagi al-fina bermaksud halaman. Halaman. Betul tak? Padang ke tak Ustaz? Fina padang dulu. Padang pun boleh al-fina, halaman padang, al-fina. Ataupun padang. Okey, silakan. Puan Sakinah nak jawab. Puan Sakinah ada tak? Puan Sakinah tak ada. Puan Sakinah ada? Okey. Angku kita, Angku Azizah. Tolong jawab. La ana zahibatun ilal masjid. Ilal masjid, Masya Allah. Baiknya. Baiknya ya Allah. Baiknya masjid je nampak kan, Masya Allah. Okey, baik. Okey, Yang Puan paling senang Ustaz. Okey, tolong tanya balik. Tolong tanya pula. Tanya Puan Zafran jawab. Okey, silakan. Okey. Hal anti zahibatun ilal hadiqah. Ilal hadiqah. Okey, Puan Zafran silakan. Okey. La ana zahiba ilal mat'am. Ilal mat'am. Apa maksud mat'am? Kantin. Kantin. Okey, al-mat'am ialah kantin. Baik. Alhamdulillah. Okey, jadi ini ialah latihan untuk kita bercakap. Dia belajar bahasa Arab ni jangan hanya kita tahu oh makna ni. Kita kena latih untuk bercakap. Dia latihan mendengar, latihan bercakap. Selain daripada kita pandai dari sudut kalimat ni kita pandai, kalimat ni kita pandai, kalimat ni kita pandai. Kita tahu maknanya. Okey, yang tu kalau tahu kalimat macam tu, makna perkataan itu, dia lebih jadi macam orang yang belajar bahasa Arab yang biasanya di pondok-pondok lah. Minta maaf kan. Saya bukan hendak merendah-rendahkan orang yang belajar bahasa Arab di Malaysia, tidak. Tetapi tuan-tuan dan puan ialah untuk kita faham. Biasanya bila kita tak latih untuk bercakap, kita tidak latih untuk bercakap, maka kita agak susah untuk keluarkan perkataan. Kita jadi berat mulut kita. Samalah juga kita baca Quran kan. Sebab apa kita kena belajar tajwid, kita kena talaqi. Sebab apa? Sebab mulut kita ni bukan mulut orang Arab. Nak sebut huruf ain, nak sebut huruf dad, nak sebut huruf, itu bukan huruf kita. Bukan huruf dalam percakapan kita. Ain, dad, ta, ain. Bukan huruf yang kita gunakan selalu dalam kalimat bahasa Melayu kita. Sebab tu kita kena belajar tajwid, kita kena talaqi kan, barulah kita betul dengan mulut ataupun cara makhraj orang Arab baca Quran. Jadi samalah juga dengan bahasa Arab. Sebab tu saya buat latihan ini walaupun benda tu Ustaz apa ni latihan bercakap macam ni? Macam budak-budak. Ya memang macam budak-budak. Sebab apa? Sebab saya nak latihan supaya mulut kita tu bercakap dengan kalimat-kalimat yang kita tahu selain daripada penambahan maklumat. Istifhamnya, dhamirnya, isim fa'ilnya, itu dari sudut ilmu, dari sudut informasi yang perlu untuk kita faham. Sama dah juga saya. Bila mana kita duduk Malaysia lama tak bercakap dengan orang Arab ni, kita nak keluarkan perkataan Arab tu walaupun kita tahu nak bercakap tu, reti nak bercakap tu, tetapi kadang-kadang jadi berat. Sebab apa? Sebab jarang bercakap. Jarang bercakap. Dulu kita nak rajin bercakap. Jadi sekarang ni agak kurang bercakap. Jadi alhamdulillah lah. Ada kelas bahasa Arab ni, bolehlah kita duk ulang kaji balik, tengok balik dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ambil sikit lagi. Sikit lagi berkaitan dengan latihan yang
Ana nak Yang nombor 5. Ana nak cuba boleh ke Ustaz? Allahu Akbar. Ustaz Nawawi tak payah cubalah. Tak Nawawi nanti kita cuba lain kali, insya-Allah. Ustaz Nawawi kita cuba lain kali. Bagi dia cakap panjang-panjang sikit tak nak. Panjang kan? Ana nak tanya ketua kelas lah panjang balik boleh ke? Tanya pendek boleh, panjang tak tahu. Allah ya. Boleh. Tanya. Ana pun nak perbaharui bahasa Arab ni, lama tak mengaji. Allahu Akbar. Silakan. Panjang balik. Ya Jamaliyah. Kuat sikit Ustaz, tak dengar. Ah. Bila tengah Arab ni tak dengar tu. Silakan tanya. Hal anti dhahibah ila al-mustashfa? La, ana dhahibah ilal suq. Ila suq. Masya Allah. Masya Allah. ماذا تشترين؟ Tashtari hadarawat. سأشتري bila kita tanya ماذا تشترين؟ أشتري الخضروات. الخضروات. أي نوع من الخضروات تشتري؟ jawab dia. Khiyar. Khiyar, Masya Allah. Khiyar apa dia khiyar? Timun. Timun. Arruz. Arruz. Masya Allah. Anak atbah arus makli al-yawm. Aruz makli al-yawm, Masya Allah. Tudayyifina? Tak tahu dah. Kalau tahu tu masalah. Ada tetamu. Tudayyifina? Ustaz tanya ke tetamu. Tudayyifina. Apa maksud? Ada tetamu ke? Bukan. You daifi? Kalau ada tetamu, hal indaki dhaif? Dhaif. Yang ini? Hal indaki dhaif. Tudayyifina. Adakah kamu nak menjemput kami jadi tetamu? Tudayyifina. Menjemput. Bukan yad'u ke Ustaz? Dalam tu ada perkataan yad'u. Menjemput tetamu. Kalau dia macam ni dalam bahasa Arab kalau kita nak guna panjang hal tad'una lidhaif ataupun macam itulah perkataan dia. Adakah kamu nak jemput kami menjadi tetamu, tu jadi panjang. Kalau kita gunakan tudayyifina, kamu nak jemput ataupun kamu nak jadikan kami ni sebagai tetamu, itu terjemahan dalam bahasa kita. Terjemahan dia. Jadi tuan-tuan dan puan, itu secara ringkas lah untuk kita memudahkan dari sudut perbualan. Ini saja-saja tanya ya, bukan sungguh-sungguh ni. Baik, sebagai maklumat. Tak ada saja cakap pun tak masak pun. Okey, baik. Latihan tadribat. Latihan tadribat tambahan. Baik, tuan-tuan dan puan, muka surat 87. Muka surat 87. Muka surat 87 di bawah tu, nombor 5. Ar-Raqam al-Khamis. Kan? Nombor 5 di bawah tu. Saya nak ambil sikit je. Nombor 5 di bawah tu, tuan-tuan dan puan. Kita dalam bahasa Arab ni, di sini dalam bahasa Arab ni, dalam bahasa Arab ni, kita sangat perlu untuk ingat yang dipanggil dengan huruf jar. Di mana huruf jar? Ni min, ni huruf jar. Allahu Akbar. Ni panggil huruf jar, ya, huruf jar. Min, ila, fi, dengan ba. Satu lagi ala. Ini saya nak ambil yang ni lah, yang ni dulu. Alah. Yang ni banyak kita gunakan.
di dalam perbualan. Min, ila, fi, ba, ala. Okey. Semua ala ni tak ada di sini. Apa maksud min? Min bermaksud daripada. Min bermaksud daripada. Ila bermaksud ke. Ila bermaksud ke. Fi di dalam, ba dengan. Ba makna dengan, secara mudahnya makna dengan. Min, ila, fi, ba, ala bermaksud atas. Ni banyak yang kita gunakan di dalam perbualan. Dia ada lagi huruf-huruf jar yang lain. Tapi yang tu ada juga tapi jarang-jarang. Contohnya an, huruf ba. Dia ada lam, pun ada lam, huruf lam, al-lam. Al-lam pun ada. Al-lam contoh. Huruf lam. Huruf lam. Jadi lam ni bagi, milik, laka, lahu. Ini lam, huruf lam. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ni ada 4 contoh yang dia bawa. 4 contoh ni, yang ni kalau boleh kita biasakan. Min bermaksud dari, ila bermaksud ke, fi bermaksud di dalam ataupun pada, ba bermaksud dengan. Okey, sekarang ni kita arahan yang nombor 5 ni ialah sil baina ibarat alif wa ma yunasibuha min ibarat ba. Sambungkan. Sil. Ini fi'il. Fi'il apa ni? Sil. Fi'il apa? Tanya orang lama. Puan Maryam, sil. Fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Daripada perkataan apa? Perkataan asal dia? Wasala. Wasala. Asal perkataan wasala ya yasilu. Jadi fi'il amar dia sil. Sambungkan. Baina ibarat. Di antara ibarat-ibarat. Ataupun ayat-ayat alif. Wa ma yunasibuha min ibarat ba. Dan apa yang munasabah. Ni saya terjemah mudah ya. Apa yang munasabah, apa yang sesuai. Munasabah ni sesuai daripada ayat-ayat ataupun ibarat ba. Okey, dia ada alif dan juga dia ada ba di situ. Ada alif dan juga ada ba di situ. Okey. Ana zahibun huwa yaqra hiya tashtari hadzal qalam. Hadzal qalam. Sambung dengan yang ni. Okey. Siapa yang nak cuba? Ayat yang pertama, ana zahibun. Siapa nak cuba? Silakan. Siapa nak cuba? Saya cuba. Okey, silakan. Ana zahibun ilal masjid. Ana zahibun ilal masjid. Alhamdulillah. Ana zahibun ilal masjid. Okey, kita sambung. Terus. Okey, yang kedua, huwa yaqra. Akak cuba. Okey, Kak Jamalia silakan. Huwa yaqra'u fil maktabah. Huwa yaqra'u fil maktabah. Okey. Yang lain silakan. Saya cuba Ustaz. Okey. Hiya tashtari Dari bi khamsati qurush. Dia tashtari bi khamsati qurush. Dia membeli dengan 5 qurush. Apa 5 qurush? 5 sen. Dia tashtari dengan 5 sen. Terakhir, hadzal qalamu minal maqsad. Hadzal qalamu minal maqsad. Pen ini daripada koperasi. Maksud dia beli ke ataupun dia ambil ke daripada al-maqsaf, daripada koperasi. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, seperti mana yang saya sebut perkataan ini, min, ila, fi, ba, yang ini kalau boleh biar kita dah hadam ataupun kita memang ingat perkataan ini dalam kamus diri kita untuk bahasa Arab insya-Allah. Nak jadi macam Kak Jamaliah, dah boleh bercakap dah sedikit sebanyak. Paling-paling tidak kita bolehlah untuk berbicara di dalam
bahasa Arab secara mudah. Secara mudah insya-Allah. Tak malu untuk kita sebut. Tak malu untuk kita sebut. Jadi insya-Allah ini 2 latihan kita pada hari ini. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada Ad-Darsus Tsalis wal Arba'un pada kelas yang akan datang muka surat 88 insya-Allah. Kita akan sambung di dalam Isnin depan insya-Allah. Seperti biasa waktu dan masa yang sama, hari yang sama insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua yang memberikan syukran ala ittibahikum fi hadzal fasal. Terima kasih kepada perhatian tuan-tuan dan puan-puan di dalam kelas ini. Insya-Allah sanaltaqi fi al-usbu' al-qadim. Kita akan berjumpa lagi di dalam minggu hadapan dalam kelas yang akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kalau sebelum saya tutup, kalau ada soalan. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Nak tanya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, nanti Ustaz akan ajar macam mana nak guna pakai jari tu. Pakai jari tadi. Okey, insya-Allah. Pakai jari tadi saya akan, tak ingat lagi ke? Yang tadi. Hafal, tapi nak guna tu bila, macam mana cara nak guna dia? Memang kita hafal ikut jari tu. Okey, nanti saya akan terangkan insya-Allah. Saya akan terangkan. Kita masuk dalam domain dan saya akan cuba sharekan lagi gambar wahum yahumuna tu kan. Share nanti dalam. Nanti Ustaz share yang domain tu dalam grup Ya, insya-Allah. Okey. Baik, jazakallah Ustaz. Ya, silakan. Nak tanya soalan. Nak tanyalah tentang kelas yang semua sekali kelas duha tu akan bermula pada awal Oktober ke? Yang secara bersemuka. Semua kelas duha? Saya tak pasti. Kelas saya akan ada secara bersemuka dan kelas yang lain insya-Allah kita akan cuba. Ada juga online. Kelas ada permintaan nak buat online, tak berani nak pergi masjid lagi. Saya tahu kelas Nawawi online, ada permintaan kan. Seadenan pun online. Ustaz, kelas bahasa Arab 2 pun sebab kebanyakannya dalam grup tu kawan-kawan daripada luar yang jauh-jauh. So sementara tu mungkin kita minta lewat sikit lah kelas bersemuka. Okey, yang saya punya saya akan buat 2 siri. Maknanya online pun ada, bersemuka pun ada. Maknanya saya tak akan tulis dah di dia secara maya, saya akan tulis terus di whiteboard. Saya akan buat lagi maknanya kita akan buka juga kalau ada tuan-tuan dan puan-puan macam dalam kelas kita ni kita ada Puan Zunaidah kalau silap, dia di tempat kerja, dia tak boleh hadir. Dan tak boleh pun untuk kita minta dia jawab pun tak boleh, dia sekadar boleh mendengar. Jadi kita akan dibuka juga untuk online, orang tengok. Cuma dari sudut latihan nampak tak nampak tu saya minta maaf lah. Sebab kita akan terus tulis di whiteboard untuk lebih memudahkan untuk orang hadir insya-Allah. Ustaz buat serentak lah, online dengan bersemuka. Ya, saya akan serentak, saya akan buat serentak. Saya akan buat live dengan ni lah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama, insyaAllah. Saya harap kelas secara bersemuka nanti tidak membebankan tuan-tuan dan puan-puan lah. Sebab apa? Sebab dia akan lagi lebih mudah sebenarnya. Akan lagi lebih mudah dengan pematuhan SOP kita insyaAllah. Nanti kita akan maklumkan kepada guru yang lain. Kita ada kelas sirah kan sebelum ni kan. Kita ada kelas khat, kaligrafi, kita akan panggil balik insyaAllah untuk guru-guru ni mula. Cuma saya kena bincang lah dengan Kak Jamaliah nanti macam mana, sama ada dari sudut pelajar sendiri sudah bersedia ataupun tidak untuk hadir ke kelas. Untuk kelas-kelas yang lain lah, kelas yang kita biasa buat ni insyaAllah dah ada, cuma kelas-kelas yang lain tu saya tak pasti. Macam Ustaz Fatah macam mana Kak Jamaliah? Ustaz Fatah ada online. Online juga Ustaz dia di Terengganu. Okey. Ustaz Fatah memang tak dapat hadir lah, dia akan buat terus. Dia buat online. Syekh Ali? Syekh Ali saya akak belum tanya lagi, nanti dan tak tanya. Dapat sebab kelas dia hari Isnin, memang kena start awal sikit lah kalau nak start. Ada juga permintaan minta Syekh Ali buat kelas tu. Okey. Tak apalah, kalau boleh datang pagi sebab boleh datang kan.
Dia boleh datang, saya pun ada tanya dia tu nak mula ke, dia kata insyaAllah dia boleh mula. Cuma Kak Jamilah cuba. Tapi ramai yang nak online lah Ustaz. Masih ramai nak online. Tak apa, insyaAllah. Kita akan tengoklah kalau online tu macam mana. Sebab online ni memanglah seronok dia di rumah sambil-sambil relax, sambil-sambil masak pun boleh, tak masalah. Kan? Macam tu lah. Online ni dari sudut kita nak tanya pun susah, kita nak buat latihan pun agak sukar, nak tengok macam mana, nak tulis dan sebagainya. Jadi banyaklah kekangan-kekangan secara online ni. Tambah-tambah kalau kelas-kelas macam ni kan. Jadi insyaAllah tak apalah. Apa pun yang terbaik kita akan cuba tengok bulan depan. Kalau agak-agak payah jugalah, kami ramai lagi yang nak secara online, kita terus dah dengan online. Tapi bulan depan kita akan cuba dulu. Kita akan cuba tengok secara bersemuka. Dulu orang kata online ni payah. Sekarang ni online pula senang. Sebab dah setahun Ustaz online jadi dah selesa. Dah lama dah praktis Ustaz, selesa dah. Budak-budak pun malah pergi sekolah sekarang. Semua duduk rumah je, depan rumah, depan komputer je kan, relax kan, sambil-sambil makan, minum air pun boleh. Kalau di sekolah susah, nak pergi tandas pun payah kan. Jadi senang kan duduk rumah. Dan apalah tuan-tuan dan puan, apa pun kita doakan supaya semua dapat kebaikan insyaAllah. Dan kita jumpa dalam kelas yang akan datang. Esok ada masih online Esok kelas saya masih online, kelas fiqh insyaAllah. Esok insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.